Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video. Salam sejahtera Malaysia, selamat malam. Berita terkini daripada malaysiakini.com bertajuk wanita maut dipukul suami lepas dedah hubungan sulit di media sosial. Berita penuh. Seorang wanita maut akibat dipukul oleh suaminya dipercayai kerana memuat naik di media sosial bahawa lelaki itu mempunyai hubungan sulit dalam kejadian di sebuah flat di Ceras sehari sebelum Aidilfitri. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Muhammad Zaid Hassan berkata, mangsa yang berusia 28 tahun itu dipercayai dipukul dengan tangan dan kaki serta senjata tumpul sehingga menyebabkan kematiannya. Dia berkata sehubungan itu suami mangsa yang berusia 38 tahun telah ditahan pada hari yang sama iaitu Ahad di rumahnya. Itu susulan laporan yang diterima daripada seorang pegawai perubatan di Hospital Kajang. Pada 9.16 pagi 1 Mei, polis telah menerima laporan daripada pegawai perubatan yang bertugas di Hospital Kajang menyatakan terima wanita berusia 28 tahun dalam keadaan tidak sedarkan diri yang telah dihantar oleh suaminya ke hospital itu. Wanita itu kemudian disahkan telah meninggal dunia katanya dalam kenyataan semalam. Muhammad Zaid berkata, pemeriksaan luaran ke atas wanita itu oleh pegawai perubatan berkenaan mendapati terdapat kesan lebam di beberapa anggota badan dan didapati kematian itu mencurigakan. Hasil bedah siasat yang dijalankan mendapati punca kematian adalah akibat kecederaan abdomen disebabkan hentakan kuat dengan menggunakan senjata tumpul. Motif pembunuhan adalah suspek marah terhadap mangsa disebabkan mangsa telah memuat naik di media sosial bahawa suspek mempunyai hubungan sulit, katanya. Dia berkata kes telah dirujuk kepada pihak pendakwa raya dan suspek akan dituduh di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan di Mahkamah Magistrate Kajang Isnin ini. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku. Kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada perainsight.com bertajuk Panas. Arafat dedah rahsia Rafizi. Berita penuh, calon timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli pernah dilamar oleh seorang bekas menteri yang dekat dengan Dr. Mahathir Mohamad untuk menubuhkan parti baru, dakwa Ketua Penerangan PKR Perak Muhammad Arafat Varisai Muhammad. Namun katanya usaha berkenaan menemui jalan buntu setelah naib Presiden PKR itu menolak pinangan tokoh Menteri UMNO itu. Katanya pada awal tahun ini sebelum Rafizi mengumumkan pencalonannya sebagai calon timbalan Presiden PKR, dua wakil tokoh tersebut datang berjumpanya di pejabat Invoke di Kuala Lumpur. Katanya mereka memberitahu hasratnya bahawa tokoh politik itu sedia membantu sekiranya Rafizi bersetuju untuk menebuhkan parti baru atau mengambil alih parti politik yang sedia ada. Namun Rafizi menolak tawaran tersebut dan menyatakan hasratnya akan kekal bersama PKR, katanya kepada Malaysia Kini. Demikian katanya ketika Adun Hulu Kinta itu diminta menjelaskan kenyataannya dalam kempen pemilihan PKR baru-baru ini. Dalam majlis di Gunung Rapat, Perak, Arafat yang juga Ketua PKR Cabang Tambun berkata, tindakan Rafizi menolak tawaran tokoh UMNO itu membuktikan kesetiaannya kepada parti. Majlis itu turut dihadiri oleh Rafizi. Malaysia Kini sedang cuba mendapatkan komen daripada Rafizi. Rafizi akan berdepan dengan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail dalam satu pertarungan 1 lawan 1 dalam pemilihan parti bermula 13 Mei hingga 22 Mei. Rafizi adalah calon timbalan Presiden PKR semasa pemilihan PKR 2018, namun kalah tipis kepada Azmin Ali yang sejak itu telah berpaling tadah kepada Bersatu. Selepas pemilihan itu, Rafizi bercuti daripada aktiviti politik untuk memberi fokus kepada perniagaannya. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Sila berikan komen dan untuk mendapatkan perkembangan terkini, sila tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita terkini setiap hari daripada channel ini. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, selamat malam. Bye-bye.
Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk Salam sejahtera Malaysia, berita terkini daripada sinarharian.com.my. Bertarikh 4 Mei 2022. Bertajuk Desak Bubar Parlimen Awal Akibatkan Negara Kucar Kacir. Berita penuh. Ahli Parlimen daripada Padang Rengas iaitu Datuk Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz menegaskan UMNO perlu berhenti mendesak agar Parlimen dibubarkan dalam masa yang terdekat. Memetik laporan Awani pada Rabu, beliau berkata, rakyat akan menghukum parti yang mengkucar-kacirkan kestabilan yang sedang dinikmati sekiranya UMNO mahu Parlimen dibubarkan ketika ini. Menurutnya lagi, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah turut bertita bahawa Seri Paduka Baginda menginginkan sebuah kerajaan yang stabil. Katanya, jangan setakat bila untung kita sebut tita raja, tetapi bila tidak menguntungkan kita akan buat berlupa, tidak boleh, katanya. Tambahnya lagi, jadi kita kena ingat, apapun tita daripada Yang di-Pertuan Agong itu memang ada. Mahukan kerajaan yang stabil, mahu negara stabil. Kalau kita langgar tita ini, maka betullah anggapan orang kita nak mengkucar-kacirkan keadaan yang sedang stabil sekarang. Kenapa perlu kucar-kacir di waktu aman dan stabil? Sekarang tidak ada apa-apa masalah, katanya lagi. Tambahnya, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mentadbir negara dengan baik. Tidak ada masalah. Saya lihat alasan yang diberikan itu spekulasi sahaja ataupun diada-adakan sahaja, katanya. Selepas memperoleh kemenangan selesa dalam pilihan raya negeri PRN Melaka dan Johor, terdapat pemimpin daripada UMNO yang mendesak agar Parlimen dibubarkan bagi membolehkan pilihan raya umum ke-15 PRU15 diadakan dengan segera. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi The News bergema di channel ini. Bye-bye. Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video. Salam sejahtera Malaysia, berita terkini dipetik daripada perainsight.com bertajuk Pemilihan PKR, Rafizi pula buka pekung Saifuddin. Berita penuh. Calon timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli hari ini berkata beliau berkorban demi membantu Saifuddin Nasution Ismail ketika hilang kerja selepas tewas pada pilihan raya umum 2013. Pada pilihan raya berkenaan, Saifuddin mengalami kekalahan menentang calon UMNO di Kulim, Bandar Baru. Beliau bagaimanapun menang di kawasan sama pada 2018. Rafizi yang juga naib Presiden PKR, beliau berkata beliau memujuk Saifuddin kembali aktif dalam politik susulan kekalahannya dalam pilihan raya 2013. Selain memberi laluan kepadanya menjadi Setiausaha Agung Parti, jawatan yang kekal disandang Saifuddin sehingga kini. Kenyataan merujuk Saifuddin berkenaan timbul susulan komen pencabarnya bagi jawatan timbalan Presiden itu baru-baru ini yang mengulas ketiadaan Rafizi selama 2 tahun daripada politik yang mana mencetuskan kritikan terhadap Rafizi menghilangkan diri ketika parti memerlukannya. Rafizi menggesa Saifuddin tidak mengambil tindakan ingin memalukan orang lain dengan mengeluarkan kenyataan berbentuk pribadi. Katanya, beliau memainkan peranan penting kepada Saifuddin menyokongnya diberikan jawatan di Pulau Pinang selepas Saifuddin meninggalkan negara untuk bekerja di Indonesia. Rafizi berkata beliau mengemukakan kertas kerja kepada Kerajaan Pulau Pinang melantik Saifuddin sebagai penasihat strategik kepada Ketua Menteri pada ketika itu Lim Guan Eng pada 2017. Katanya Kerajaan Pulau Pinang Katanya Kerajaan Pulau Pinang terima kertas saya dan Saifuddin dapat jawatan itu. Katanya lagi saya juga meletakkan jawatan sebagai Setiausaha Agung pada 2016 untuk diserahkan kepada Saifuddin sebab saya fikir ketika itu jadi naib presiden sudah cukup, kata Rafizi. Ketika itu Rafizi sebagai naib presiden jawatan dipilih dan pada masa sama sebagai Setiausaha Agung Parti. Rafizi berkata beliau juga menjelajah ke seluruh negara berkempen untuk Pakatan Harapan PH walaupun dirinya tidak dibenarkan bertanding pada pilihan raya umum 2018 susulan kes mahkamah. Jadi mengapa jadikan saya sasaran kegagalan anda, katanya. Beliau bagaimanapun tidak tersinggung dengan kenyataan yang dibuat Saifuddin yang dianggap sebagai rakan baik, namun sekadar menjawab soalan yang dikemukakan ahli di Permatang Pau.
Rafizi berucap di hadapan kira-kira 200 ahli di Bayan Baru hari ini dalam kempennya bagi jawatan timbalan Presiden. Pemilihan parti akan berlangsung bermula 13 hingga 18 Mei. Secara berasingan, Rafizi berkata, beliau tidak aktif berpolitik memandangkan Perdana Menteri ketika itu, Mahathir Mohamad, tidak menyukainya dan beliau tidak mahu menjejaskan peralihan kuasa antara Mahathir kepada pemimpin PKR Anwar Ibrahim. Katanya, saya tidak bodoh, saya boleh lihat tanda pimpinan ketika itu. Saya bercuti daripada tugas parti, saya tidak mahu batu penghalang antara kerajaan dan Tun M, katanya. Rafizi berkata beliau akan terus beri hikmat kepada parti sekalipun gagal menang dalam pemilihan parti. Katanya beliau juga akan terus melakukan yang terbaik sekiranya beliau sekali lagi dipilih sebagai ahli parlimen di Pandan, Selangor, kerusi di mana disandangnya selama sepenggal bermula 2013 hingga 2018. Ketika ini kerusi berkenan disandang bekas Presiden PKR, Dato' Wan Azizah Wan Ismail. Sekian berita, salam sejahtera Malaysia. Kita jumpa lagi, bye-bye.